Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, berita yang baru saja kita terima tadi berkaitan dengan rasuah RM 80 juta yang sedang disiasat oleh pihak ISPRM. Dan yang lebih mengejutkan adalah Guru Besar Nobita menafikan terlibat dalam skandal yang membabitkan rasuah RM 80 juta. Wow, uang besar. Adakah ini puncanya? Guru Besar Nobita ini berteriak-teriak sehingga memalukan dirinya sendiri, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda apa sebenarnya yang berlaku. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Sini dia sahabat-sahabat semua. Bekas setiausaha ditahan kes rasuah bernilai RM 80 juta. Razi Nafi terlibat dalam kes yang sedang disiasat ini. Wow, menarik sahabat semua. Bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin atau lebih dikenal sebagai Guru Besar Nobita mengakui bekas setiausaha politiknya ditahan ISPRM berhubung dakwaan rasuah melibatkan RM 80 juta berkaitan pencetakan buku JIKAF untuk prasekolah. Katanya semalam ISPRM telah menangkap mantan setiausaha politik saya. Kononnya atas alasan saya terlibat dalam perkara ini berdasarkan mesej WhatsApp yang karut yang tular di media sosial, katanya. Tambah Guru Besar Nobita lagi, saya menegaskan saya tidak pernah meminta atau menerima semada secara terus atau melalui mana-mana orang. Katanya lagi, sebarang rasuah atau suapan daripada siapapun sama sekali. Itu yang dinyatakannya. Razi merujuk kepada tular di media sosial yang menuduh dia telah meluluskan proyek rundingan terus percetakan buku JIKAF dengan rasuah melibatkan lebih RM 80 juta itu. Jadi dia menafikan hantaran di media sosial yang menuduh dia dan istrinya ada terkait dengan proyek tersebut maupun dengan syarikat yang didakwa terlibat. Ya, tuduhan terkandung dalam mesej tular yang mengaitkan saya dan istri dengan percetakan buku JIKAF ya untuk sekolah prasekolah tidak benar sama sekali, katanya. Istri saya juga bukan kerabat diraja dan dia tidak apa-apa kaitan maupun kepentingan dalam syarikat yang dinyatakan dalam mesej tular itu, katanya lagi. JIKAF singkatan kepada Jawi Al-Quran Arab Fardu Ain adalah satu pendekatan pembelajaran agama di sekolah di Malaysia. Jadi terdahulu Berita Harian melaporkan ISPRM menahan bekas setiausaha politik Razi dan seorang lagi individu semalam karena disyaki meminta dan menerima rasuah bagi proyek pencetakan buku bernilai RM 80 juta secara rundingan terus. Mereka dipercaya bersubahat dengan bekas Menteri Kanan itu meminta dan menerima suapan melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan proyek pencetakan buku secara rundingan terus, kata sumber yang dipetik laporan itu. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Ahmad Kusairi Yahaya memaklumkan kes tersebut disiasat di bawah Section 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta ISPRM 2009. Jadi menurut laporan itu lagi, pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya Nur Adilah binti Khalid membenarkan permohonan ISPRM untuk menahan reman dua suspek tersebut selama 4 hari bermula hari ini. Dalam pada itu, Razi mendakwa tindakan ISPRM itu atas arahan pihak atasan berikutan kenyataan yang dibuat di Parlimen pada 19 September lalu. Dia juga menyifatkan dakwaan yang terkandung dalam mesej WhatsApp itu sebagai karut dan dibuat untuk menjejaskan reputasinya serta menindas bekas pegawai yang tidak bersalah. Itu dia sahabat-sahabat semua antara alasan alasan yang dikemukakan, katanya ini adalah perkara yang dilakukan oleh pihak kepentingan. Itu adalah tuduhan yang melulu, sahabat semua. Kalau benar beliau ada bukti bahwa ada pihak atasan yang membuat, yang mengarah perkara ini dibuat, sila keluarkan. Jangan hanya pandai cakap kosong, membuat alasan. Ya, setiap perkara yang dilakukan pasti ada imbalannya. Inilah dia sehingga disiasat dan dia pula menafikan terlibat, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu perkara yang sangat memalukan. Itu dia sahabat semua. Dia pula menjadikan alasan karena beliau terjerit-jerit di Mahkamah Dewan Rakyat baru-baru ini membuatkan kononnya ada pihak atasan yang cuba untuk menyiasat. Itu dia. Itu antara
alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi sebenarnya apabila mereka terjerit-jerit seperti monyet kelaparan, seperti kerangga-kerangga, ya ini adalah dan juga memberikan ungkapan kata-kata biadab, ya ini mencemarkan imej ahli parlimen. Ini antara satu lagi kenyataan media yang juga menarik untuk kita kongsi bersama. Drama anggota Dewan Rakyat daripada Perikatan Nasional terjerit-jerit dalam insiden 19 September ketika penggulungan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan mengganggu kelangsungan sesi soal jawab Perdana Menteri selama 20 menit tidak sewajarnya diambil mudah kerana memaparkan sikap biadab wakil rakyat khususnya pihak pembangkang. Menurut Pengarah Komunikasi Wanita Keadilan Pusat Noraini Nordin, tindakan ahli Parlimen Putrajaya Raji Jidin yang enggan mematuhi arahan Speaker Tan Sri Johari Abdul mengharuskan beliau diambil tindakan gantung tugas kerana telah mencemar imej Dewan Yang Mulia. Dalam hal ini saya menyokong penuh gesaan Majlis Setiausaha Politik Kerajaan Madani agar Parlimen Putrajaya iaitu Raji Jidin dikenakan tindakan digantung tugas atas perlakuan tidak wajar dan biadabnya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perbuatan beliau menjerit-jerit enggan mematuhi arahan Speaker, katanya Tan Sri Abdul Johari, dan mengungkapkan kata-kata biadab terhadap Perdana Menteri adalah perlakuan jelek yang tidak boleh diterima sama sekali. Perbezaan pendapat dan berlawan hujah di Parlimen tidak seharusnya membuatkan seseorang itu sampai berkelakuan terlalu buruk sehingga hilang nilai-nilai akhlak dan kesopanan diri. Tambah lagi, oleh itu, beliau wajar diambil tindakan gantung tugas sebagai pengajaran kepada ahli-ahli Parlimen lain agar tidak mengulangi tabiat sama pada masa yang lain, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Nuraini lagi, akibat peristiwa memalukan itu, insiden berkenaan menjadi perbualan hangat di seluruh negara. Malah dalam teguran pengurusi Majlis Setiausaha Politik Kerajaan Madani, Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, beliau menyifatkan Raji amat menjengkelkan apabila seorang bekas Menteri Kanan Kerajaan Persekutuan seolah tidak mampu menghayati prinsip rukun negara, kesopanan dan kesusilaan ketika berbahas di Parlimen. Dalam sejarah Parlimen, tambah lagi, perilaku dan akhlak yang diperlihatkan oleh Raji pada Selasa lalu mungkin yang terburuk pernah ditunjukkan oleh mana-mana ahli Parlimen sejak merdeka. Sebelum ini, dalam mana-mana perbahasan sekalipun, setiap ahli Parlimen sentiasa menjaga akhlak, tutur kata, dan sopan santun, apalagi melibatkan Perdana Menteri. Dengan itu, jika perbuatan Razi dibiarkan begitu saja tanpa sebarang tindakan, adalah dibimbangi akan berlaku perkara jauh lebih buruk pada masa yang akan datang, katanya. Justru, pemangku Ketua Penerangan Wanita Keadilan Pusat itu berharap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azalina Othman segera mengambil tindakan bersesuaian sama ada digantung tugas atau sebagainya untuk memastikan ahli Parlimen PN lebih berbudi bahasa di Dewan Rakyat di kemudian hari. Terbaik, ini dia antara komen ya yang dibuat oleh pemangku Ketua Penerangan Wanita Keadilan Pusat yang memberikan gesaan supaya tindakan gantung tugas atau yang bersesuaian dikenakan kepada guru besar Nobita ini yang benar-benar menunjukkan sikap kebiadaban yang terlampau tinggi, yang biadab sama sekali sahabat semua, sehingga boleh mengeluarkan satu tuduhan yang dianggap satu tuduhan jenayah ataupun jenayah hudud seperti mana yang dikatakan oleh pencerahan oleh Khairuddin Aman Razali. Jadi sepatutnya perkara ini tidak dibiarkan dan tindakan segera harus diambil. Jadi sahabat semua, bagaimana pula dengan Anda? Perkara yang pertama tadi melibatkan rasuah RM 80 juta. Menteri besar ataupun guru besar Nobita ini menafikan terlibat. Namun si SPRM telah pun memulakan siasatan kepada bekas setiausaha beliau. Jadi sekali lagi, ini amat mengejutkan kita. Ya, perkara-perkara seperti ini satu demi satu perkara penyelewengan, meminta dan menerima suapan rasuah yang begitu besar jumlahnya, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walau-walau lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng pengkhianat muda. Sekarang ini ada kawan baru mereka sudah. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan.
ya penuh dengan menyebarkan kabar-kabar angin. Kalau kentut itu tidak apa, ini kabar angin yang palsu, yang salah, bukan saja di luar tapi di dalam Dewan Rakyat, sangat memalukan. Jadi mungkin karena otak mereka sudah dicolek oleh makhluk asing. Jadi terima kasih sahabat semua karena bersama dan selalu memberikan sokongan kepada channel ini. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.